Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat tanggal 4 bulan Disember 2020 bersama dengan 20 bulan Rabiul Akhir tahun 1442 Hijrah. Alhamdulillah, sebagai nasihat kepada kita semua pada hari ini, saya tulis kertas sekeping, tapi gaduh-gaduh tubik saning. Saya tak kesan si ada nak bagi, tapi tak ada nak ambil. Kenapakah kita mesti kasih pada Nabi SAW? Tajuk dia. Jadi saya ambil daripada satu ayat di dalam suratul Ahzab, ayat yang ke-21. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Maksudnya, demi sesungguhnya adalah bagi kamu pada diri Rasulullah itu contoh ikutan yang baik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keridhaan Allah dan balasan baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah banyak-banyak dalam masa susah dan senang. Ni Allah Ta'ala rakyat perkataan uswatun hasanah, iaitu contoh teladan yang sangat baik ada pada diri Rasulullah. Jadi hubungnya dengan kasih pada Nabi ni panjang saya tulis, tapi untuk masa terhad ni ambil satu hadis, lepas tu insya-Allah saya akan baca di bawah ni gapo kata hak kita kena buat. Nabi rakyat di dalam satu hadis dicerita daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi katanya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hadis ada di dalam Sahih Al-Bukhari nombor 15. Maksudnya, tidaklah beriman seseorang dari kamu hingga aku ni lebih dicintai daripada bapaknya, anaknya dan manusia seluruhnya. Jadi Nabi suruh orang semua kasih kepada dia, artinya kasih kepada ajaran Nabi, tunjuk ajar Nabi, jejak langkah Nabi, gapo hak Nabi buat, lebih daripada kasih kepada kepada diri dia, kepada anak dia dan kepada semua manusia. Sebab itulah kita kena pasal semua dalam hati kita. Kita kasih kepada Nabi ni menjadi lebih daripada semua manusia. Walaupun mak-pak kita. Biasa satu kali Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia duduk depan Nabi. Dia kata, Nabi, saya kasih kepada Nabi, tapi saya kasih kepada diri saya lebih daripada kasih kepada Nabi lagi. Nah, ayat katanya, dia boleh kasih kepada Nabi lebih daripada semua manusia. Tapi kalau tiap antara Nabi dengan diri dia sendiri, dia katanya dia lebih kasih diri dia lagi. Sebab diri dia ni kena bawa. Maknanya kena jaga diri, jangan kena bahaya, jangan kena gitu. Nabi katanya tak. Mung kena kasih kepada aku lebih daripada kasih kepada diri mung sendiri lagi, hai Umar. Maksud apa Nabi nak? Nabi bukan suruh kasih kepada tuan Nabi dah, tapi suruh kasihnya kepada ajaran Nabi. Gapo yang Nabi duk royak, duk cerita, duk sapa, duk dakwah, duk gapo, hak ni lah yang dimaksudkan yang sebenar. Walaupun tubuh Nabi sendiri pun, alhamdulillah, kita zaman-zaman lah ni kita
Dia panggil generasi lain-lainnya. Generasi yuk Nabi dengan yuk kita ni, dia jauh dah. 1400 tahun lebih dah. Memang kita tak jumpa dengan Nabi. Tapi orang yang segenerasi dengan Nabi, orang yang duduk yuk sama sekali dengan Nabi, boleh tengok, boleh makan, boleh perang, boleh semaya, boleh gapo sekali dengan Nabi belaka. Alhamdulillah. Dikira katanya yuk tong. Orang yang boleh hidup sekali dengan Nabi dan berimej dengan Nabi. Lepas tu, orang yang menetai Nabi, bermaknanya orang itu adalah sejahat-jahat dan secelaka-celaka manusia. Sebab apa? Dia jumpa dah dengan Nabi, boleh tengok dah. Tapi tak berimej juga, deraka juga kepada Nabi. Bermaknanya sangat-sangat tak baik nasib puak dia. Kita lagi hok duduk di akhir zaman ni mimpi kadang-kadang. Mimpi lagu mana? Cita-cita nak jumpa dengan Nabi. Kalau lah ada Nabi depan, masya-Allah. Tak tahu nak royak katanya. Suka hati, gembira selama mana kalau sekiranya Nabi duduk sekali dengan kita. Sebab ulama-ulama yang royak katanya tak ada dah. Gapo-gapo hok lebih daripada orang duduk di zaman Nabi dan duduk sekali dengan Nabi. Semaya sekali dengan Nabi sangat-sangat berkat. Majlis mengajar, majlis mengaji sekali dengan Nabi sangat-sangat berkat. Makan sekali dengan Nabi sangat berkat. Tapi orang tak tahu kunka. Dia hina Nabi. Dia lawan Nabi. Dia berasa katanya Nabi ni perih. Dalam saita dia, dalam otak dia, Nabi tak ada. Walaupun Nabi sendiri dia tawaduk, dia rendah diri. Dia tak ada duk angin, tak ada duk apa? Megah dalam diri dia. Gapo hak Tuhan royak, dia sapa belaka, dia royak belaka nak jadi manusia semua ni masuk syurga belaka. Maka di sini saya tulis panjang tapi pandok-pandok gapo hak boleh sapa, boleh royak kepada kita pada hari ni. Saya tulis, kalau begitu apakah tugas umat Islam terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mesti dijalani? Ada 10 perkara. Yang pertama, banyak selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam secara betul. Nah, selawat boleh jadi betul supaya hak Nabi royak. Secara betul selawat ke atasnya jika disebut namanya. Terdengar dan terlitah hal baginda. Terlitah dalam otak kita, dalam hati kita, pop, selawat dalam sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Tu gitulah. Di setiap masa dan tempat. Yang kedua, ingat jasa baginda. Fikir hal dia. Duk dia mikir, Allah, Nabi ni jasa banyak sungguh. Sejarah-sejarah dia, kalau kita ngaji, kita gambar katanya hebat. Sehebat-hebat manusia iaitunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari sejarahnya. Kena ada orang ngajar, kena ada orang ngaji sejarah. Dia ada mengenangi penat lelah yang dihadapi oleh baginda. Sabar, tekun, rindu, cintanya kepada umat. Masya-Allah. Harisun 'alal mu'minin, raufur rahim. Iaitu ayat di akhir surah Taubah. Nabi ni, masya-Allah, hati dia duduk dengan umat. Sehingga dia nak mati, tak berapa saat pun dia duduk sebut lagi hak umat. Walaupun dia mati atas riba Siti Aisyah, dia tak ada sebut Aisyah. Tapi dia sebut umat dia. Dia sebut hak akhir sekali, as-salah. Ni, kalau dia orang tanya, Nabi dekat nak mati, Nabi sebut ke apa? As-salah. Nabi besar. Hak ni hak jelas. Boleh katakan seluruh manusia atas muka dunia, kalau dia ada email, dia ngaji sejarah Nabi, dia akan royak lah katanya Nabi besar as-salah, semaya. Nah, yang ketiga, mengikuti ajarannya sama ada bentuk perkataan maupun perbuatan melalui belajar dan mengajar hadisnya, hadis-hadis Nabi. Sungguh katanya kita nak kepada Quran, tapi kita jangan lupa hadis-hadis Nabi. Nah, berat hak Quran dan berat juga hak sunnah Nabi, ajaran Nabi. Hadis-hadis Nabi kita kena baca jadi banyak. Baca jadi slogong kita pergi. Ambil ulama, mari suluh. Mari tengok gapo kita nak faham daripada ayat Quran, daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
nak beramal dengannya, beramal dengan sunnah Nabi setiap hari dan menyebarnya kepada orang. Royak semua. Saya tengok dalam kitab ada orang Arab namanya Syekh Saleh Asy-Syami. Saleh bin Ahmad Asy-Syami. Dia hipung hadis-hadis Nabi beratus-ratus ribu. Masya Allah, dia hipung. Hadis hak tak berulang panggil. Kalau hadis hak ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ulang acak-acak kali, dia kaji, dia hipung jadi serup semua hadis Nabi. Duduk dalam 7,000 hadis lebih. 7,000 hadis lebih. Hadis hak kira katanya hak kelai-kelai, dia buat. We tinggal kira katanya so ni. So, kalau hadis Nabi ayat katanya amalan dengan niat, so tu ya bubuh dalam kitab dia. Ha tu. Semaya kena ada semaya, itulah lebih kurang ya bubuh. 7,000 hadis ni dia tulis dalam masa 14 tahun. Masya Allah. Dengan menulis dia kaji baca so. Molek benar kalau sekiranya kita boleh belajar hadis tu. Namanya kitabnya Ma'alimus Sunnah An-Nabawiyah. Saya tak ada tengok lagi orang terjemuh jadi bahasa Sia ke bahasa Melayu. Tapi saya duk baca tengok so molek benar kalau dia adanya orang usaha terjemuh. Nah, walaupun tak hurai pun ambil ton cabak hurai itu tulis hadis macam mana terjemuh macam tu. Insya-Allah kita kalau boleh ngaji semua hidup kita 7,000 hadis lebih itu, saya yakin katanya orang tu keipan kerabuankan ngaji hadis-hadis Nabi dalam hidup dia semua insya-Allah. Nah, sebab dia hipung daripada Sahih Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, At-Tirmizi, Muwatta Imam Malik, Sunan Al-Humaidi, dan Musnad Imam Ahmad. Banyak lagi. Hak dia hipung. Nak ayat tanya usaha dia tu. Ha ni alhamdulillah dia ya tulis. Lepas tu apa lagi? Yang keempat, taat perintah Nabi ni duduk kecek Nabi ni dak. Taat perintahnya dan ikuti jejak langkahnya sekadar mampu. Tamroi Nabi, gapo Nabi buat kita turut hak tu. Jangan duk buat benda-benda hak pasal Nabi tak buat pelik-pelik dalam agama. Banyak dah kita tengok akhir-akhir zaman ni benda-benda hak pasal pelik-pelik. Dah mengatik dalam sejik pasal joget gonggang rambut palu gong dong dak. Masya-Allah, pertikam propeni gotu gani masuk habis dalam hak luar-luar masuk habis dalam Islam kita ni. Nah, yakin akan kebenaran apa sahaja yang disampaikannya sama ada urusan dunia maupun urusan akhirat. Nabi royak semua betul belaka walaupun benda tu kita tak tahu khilaf nah di sebalik pada tu. Tapi Nabi buat, kita buatlah. Yang kelima, cita-cita bertemu dengan baginda. Nak temu sama dengan Nabi. Nak melihatnya sama ada dalam mimpi dan bertemu di akhirat kelak. Allah, akhirat cerak dah kita kena jumpa dengan Nabi. Sebab orang Islam semua ni dia kena bertemu dengan Nabi di Qalai Al-Kautsar. Nabi ayat katanya tepat cut nadhub aku dengan umat aku di Qalai Al-Kautsar. Siapa boleh minum air di Qalai aku, tanda katanya orang tu adalah ahli syurga. Lepas tu ada orang hak mari nak jumpa dengan Nabi, malaikat mari sekat. Pergi jauh. Suhqan. Jauh. Supaya kita dok baca dalam Quran fasuhqan li ashabis sa'ir. Ha tu suhqan maknanya jauh, bu'dan maknanya jauh. Hamba Nabi tanya, "Bapa ni? Kumpulan aku juga ni, puak-puak aku juga mari nak jumpa, bapa kena hamba?" Nabi itu malaikat royak katanya, "Inilah kumpulan orang-orang yang suka buat bid'ah atas muka bumi selepas daripada mati Nabi." Sebab tu ni kita jangan sama sekali duk buat rekod dalam agama. Lepas tu nak temu dengan Nabi ni, Nabi siapa kau royak dalam hadis, "Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqazah wala yatamathalu syaitanu bi." Siapa yang melihat aku dalam tidur, maknanya yang mimpi tengok aku dalam tidur, nampak jelas sama ada kecek kau nampak kau lagu mana, maka orang tu akan boleh tengok aku macam tu. Tuatun hak sungguh lagu tu, sebab syaitan tak boleh berupa jadi rupa aku.
Ni Tuhan pisik kepada Nabi, syaitan tak boleh berupa jadi rupa Nabi. Alhamdulillah. Yang kena tani kasih saya kepada baginda setelah kasih kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada bandingnya cinta dalam hidup ini sekalipun dipaksa dan tergadai nyawa. Walaupun kita kena mati sekalipun, kita yom popong Nabi. Nah, yang ketujuh, kasih kepada baginda, keluarganya, sahabatnya, sahabiatnya. Ini maksud belakang dah sahabat jatuh. Kalau tino sahabiat dia panggil. Sebab itulah kita kena kasih belakang, hormat belakang. Dan orang yang kasih kepadanya. Siapa kasih kepada Nabi? Apa yang kasih betul sungguhlah. Alhamdulillah kita pakat kasih belakang orang yang menjalani sunnahnya dan menyebar ajarannya dengan hati bersih. Alhamdulillah. Yang ke-8, berdoa minta dari Allah supaya dapat berada di dalam syurga bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini kita semua nak duduk dengan Nabi belakang. Tak. Sahabat-sahabat dia jawab betul. Sahabat dia jawab betul. Dengan dia nak duduk sekali dengan Nabi. Saya baca sama kepada kita. Sahabat seorang dia royak katanya, uridu murafaqataka fil jannah. Aku nak duduk sekali dengan mu, wahai Nabi. Nak duduk sekali dengan Nabi. Bukan saja nak duduk atas muka dunia, tapi nak duduk dalam syurga pun sekali dengan Nabi juga. Sebab tu kita pun kena semua minta doa. Ya Allah, jadilah aku boleh duduk sekali dengan Rasulmu, Nabimu dalam syurga. Walaupun kita gambar dah, Nabi ni sangat tinggi, darajat dia tinggi. Kita orang yang banyak dosa, banyak salah. Amalan kita jauh. Kalau kita nak kira katanya sunnah hak Nabi buat, kita buat berapa persen? Ni wallahu alam. Tapi kita duk cita-cita sama, ya Allah, jadikanlah aku walaupun boleh duduk sebentar tak apa dah, sekali dengan Nabi dalam syurga. Itulah. Nah. Apa lagi? Mendapat syafaat darinya. Syafaat dari Nabi. Lepas tu, tetapi jangan lupa rajin dan berusaha beramal soleh. Ini kita kena amal semua. Sebab Tuhan pun royak di dalam Quran beberapa tempat. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Ni sebagai balasan bagi apa yang mereka itu duk kerja, duk amal, duk buat. Kalau begitu dak, penat, letih, tak erak, susah sikit benda-benda atas dunia, jangan duk mengepek banyak. Jangan duk mengepek banyak. Jangan duk sebut banyak. Letih. Semua tiap-tiap orang, kaya, miskin, susah payah, semua tiap-tiap orang letih belaka atas dunia. Kita nak berehat sebenarnya, nak berehat dalam kubur. Tak ada hari atas dunia ni kita raya katanya, oh aku nak tidur sedap, aku nak makan sedap, aku nak berehat. Tak ada. Orang Islam kena buh cita-cita hidup dia, aku nak berehat yang sebenar dalam syurga ni. Tapi berehat sementara iaitunya berehat dalam kubur. Sebab tu orang Islam apabila dia mati, alhamdulillah, yastarihu min nasabid dunya wa adhaha ila rahmatillah. Dia boleh berehat daripada penat, lelah, letih, tak erak atas dunia ni, duk kerja tu wak ni hak baik-baik, jasa-jasa baik, ila rahmatillah, pergi kepada rahmat Allah Taala dalam kubur. Allah, ni lah yang kita nak. Masa ada sikit lagi dah. Yang ke-9, iaitunya mempertahankan baginda. Maknanya pokpong Nabi. Orang duk comti Nabi, orang duk kata, duk wak katung, duk wak gotu, wak gani. Seluruh dunia orang duk wak hari-hari. Kita tak tahu ataupun kita tahu tu lah. Tapi kita pokpong semua Nabi, keluarganya dan para sahabatnya dari sebarang tuduhan batil. Orang duk kata, boleh katakan comti hari-hari kepada Nabi, terutamanya orang apa yang ada akatik dengan Nabi, dengan Allah, dengan Islam.
Yang ngaji Islam ni supaya dia nak cari cut bot, nak cari cut hak pasal lemah-lemah. Dia nak comti situ. Dia kaji kita ni banding katanya kita orang Islam, hak asal dah kita Islam, tapi kita ngaji toh ya. Orang kafir ngaji kadang-kadang gali ke dia tu, masya-Allah, lebih dalam daripada orang Islam ngaji lagi. Sebab tu kita kena azam. Aku nak ngaji sunnah, nak ngaji sejarah Nabi, nak jadi sungguh, dan aku nak pokpong Nabi. Nah, cuba kita perhati orang-orang dia kasih kepada orang seorang, masya-Allah, dia pokpong siapa? Lihat นื้อ dia rakyat lalu dah. Orang kasih kepada Prachati Patai, cuba perhati. Naik atas weni, พี่น้อง เอาประชาธิปไตยของเราขึ้นมา tu. Duk ayat gotu goning nak ayat kata belah dah, jangan mati lagu-lagu mana pun nak mati dengan Prachati Patai hak dia duk pegang. Kita nak mati lillahi taala. Lillahi taala kita nak mati. Nak pokong Nabi sehabis-habis umur kita, walaupun habis nyawa sekalipun. Nak keluarga Nabi dan para sahabatnya dari sebarang tuduhan batin, serta memberi maklumat yang betul supaya dipahami secara sahih. Hak ni lah ulama-ulama Islam kena duduk ciceng, kena duduk royak kau teaching kepada orang ramai. Hak ni hak betul, hak ni hak salah. Akhir sekali 10. Tidak durhaka, tidak melanggar perintah, tidak membuat reka dalam agama. Ni jalan belakang. Sebab Nabi dia royak gapa-gapa betul dah, molek dah. Kalau hak ada timur belakang hari, iaitu hak rating-rating, hak pelik yoi ya. Hak asah terah-terah tu Nabi royak belakang. Tak perlu dah kamu tambah, tak perlu kamu apa duk reka-reka. Tidak menghina dan tidak membuat sesuatu yang menjatuhkan martabat baginda. Jangan duk kecek pasal hina-hina kepada Nabi, walaupun sepatah pun jangan sebut. Sebab itulah bila kita yakin katanya Rasulullah adalah sebagai contoh teladan yang sangat agung dalam hidup kita, jadi pasal sokmo Allah dan Rasul, sokmo kita kasih, kita cinta, dan jangan lupa ngajilah sunnah Nabi jadi banyak, dan kalau boleh tiap-tiap hari kita kena baca hadis-hadis Nabi SAW selepas daripada kita baca Quran. Maka jangan lupa hadis-hadis Nabi pun kita kena baca. Sekadar untuk nasihat pada pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.